Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar yang sudi singgah di MOOC Core Pengucapan Awam. Okey. So hari ini saya akan menyampaikan syarahan bab satu ataupun topik satu iaitu pengenalan kepada pengucapan awam. Dan untuk topik satu ni saya telah pecahkan kepada 3 bahagian ya. Jadi diharap para pelajar bolehlah go through part by part dalam topik satu ini supaya supaya you all dapat the whole idea lah mengenai pengenalan kepada pengucapan awam ini. Alright? Okay. So bahagian pertama daripada topik satu adalah definisi dan kepentingan pengucapan awam. Okey, hari ini saya akan menerangkan mengenai objektif khusus pengenalan kepada pengucapan awam ini. Okey, yang pertama adalah untuk menjelaskan kepada peserta ataupun kepada pelajar tentang maksud pengucapan awam. Yang kedua, untuk memberi kesedaran tentang kepentingan pengucapan awam. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir sekali, untuk memberi kefahaman tentang teknik-teknik pengucapan awam. Okey? Okey, untuk kita memahami dengan lebih lanjut konsep pengucapan awam itu adalah mustahil untuk kita semua melihat terlebih dahulu apakah definisi pengucapan awam itu. Alright? So, secara umumnya, pengucapan awam merujuk kepada satu kaedah komunikasi antara individu kepada kumpulan individu lain yang bertujuan untuk menyampaikan sesuatu maksud ataupun mesej. So, pengucapan awam itu adalah proses komunikasi antara individu dengan kumpulan individu yang lain. Okey, dan kenapa mereka berkomunikasi? Tujuannya adalah untuk menyampaikan sesuatu maksud dan ataupun sesuatu mesej. Okey. So seterusnya mengikut pandangan Jason and Janet dan Bernardo tahun 2015, pengucapan awam juga ditarifkan sebagai satu proses mereka bentuk idea dan menyampaikan idea atau mesej tersebut kepada penonton. Okey. Jadi bermaksud pengucapan awam ni adalah proses untuk kita menyampaikan idea kita kepada pihak penonton. Okay? Kita nak orang dengar kita punya idea, kita punya pendapat, kita punya pandangan mengenai satu isu. Okay? Jadi kita perlu lakukannya dalam bentuk pengucapan awam. Okay, so pengucapan awam ni boleh berlaku dalam keadaan formal dan juga tidak formal. Ia juga boleh dilakukan dalam bentuk kumpulan yang besar maupun kumpulan yang kecil. Okay? So selalunya kalau sebut pasal pengucapan awam ni, kita ni cenderung untuk bayangkan keadaan di atas pentas. Betul. Kita ni cenderung bayangkan kita ni sedang berucap dengan di atas rostrum. Okay, sebenarnya pengucapan awam ni maknanya sangat luas. Dia adalah proses komunikasi antara satu pihak dengan pihak yang satu lagi. Okay, tujuannya untuk menyampaikan mesej. Jadi, situasinya boleh berubah-ubah sama ada di atas pentas. Juga kalau you sebagai seorang pelajar sedang melakukan presentation ataupun pembentangan topik assignment you. Semasa you sedang present assignment you tu, itu juga dikenali juga sebagai pengucapan awam. Sebab ada penyampai dan ada pendengarnya. You bertindak sebagai penyampai, rakan-rakan lain dan juga lecturer you adalah you punya audience. Okay? You sampaikan you punya idea kumpulan you, okay, you bentangkan, okay, untuk audience you dengar, faham dan mendapat informasi. Okay? Dan pengucapan awal ni boleh berlaku dalam bentuk kumpulan yang besar maupun kumpulan yang kecil. Kalau kumpulan yang besar, kita rujuk kepada keadaan di dalam satu majlis yang besar lah. Mungkin you dijemput untuk memberi ceramah di dewan yang ada 1,000 orang pengunjung. Ataupun sekarang ni zaman-zaman COVID ni, kebanyakan seminar semua tak boleh buat face to face kan. Kita buat guna webinar. Jadi mungkin you dijemput untuk jadi penceramah di platform Webex yang boleh menampung lebih daripada 1,000 audience. Juga pengucapan awam ni boleh berlaku dalam kumpulan yang kecil. Katakan dalam kelas you sedang buat presentation, mungkin audience you hanyalah rakan-rakan sekelas you 20 orang, campur lecturer you seorang 21 orang. Ataupun juga interview.
Okay, sesi interview tu juga adalah pengucapan awam. Okay, di mana you sedang menerangkan kepada panel mengenai diri you. Okay, you akan cerita pasal you akan describe about yourself kan, you akan tell them or you will share with them you punya working experience, education background, okay, you punya expectation, you punya sebagainya lah. Okay, jadi kumpulan tu kecil, mungkin ada panel 2-3 orang ataupun you sedang menyampaikan maklumat dengan kawan you seorang je. Itu pun dah dikira pengucapan awam. As long as proses komunikasi yang menyampaikan maklumat, tak kisahlah audiens dia seorang ke, 2 orang ke, kumpulan besar ke, kumpulan kecil ke, itu adalah pengucapan awam. Faham ya? Okey, kemudian kita lihat ya ciri-ciri pengucapan awam yang terbaik. Okey, ada 3 ciri-ciri di sini. Yang pertama adalah penyampaian yang fasih. Kedua, nada suara yang jelas. Ketiga, gaya dan ekspresi yang berkesan. Kalau kita menguasai ketiga-tiga ciri yang saya nyatakan tadi, insya-Allah kita akan jadi seorang penceramah yang cemerlang. Kita akan jadi penceramah yang disukai oleh kita punya audiens. Okey. So, pertama sebagai penceramah you kena pastikan gaya penyampaian you. Okey, gaya penyampaian you yang fasih. Bermaksud bila you buka mulut, bila you lontarkan suara you tu, you boleh bercakap dengan lancar, dengan fasih. Okay? Tidak tersekat-sekat, tidak blur. Jangan kejap-kejap lupa lah. Tak boleh. You kena, in order for you to deliver good message to your sender, kepada audience you kena pastikan you punya ucapan tu fasih. Okay, lancar, tiada gangguan, tiada sekatan. Barulah maklumat tu boleh sampai dengan baik. Okay. Kemudian nada suara yang jelas. Bila you bercakap, okay, kalau you punya, katakanlah, you kena analisis you punya majlis tu. Katakan you beri ucapan di dewan, okay, audiens you ada ramai, pastikan you guna mikrofon. Dan mikrofon you tu, sound system dia tu, kenalah bagus supaya semua orang dalam dewan tu, 1000 orang dalam dewan tu boleh dengar dengan jelas, ya. Dan you juga perlu cara you bercakap pun, lontaran suara, projection of your voice juga kena jelas. Okay? Kena sebut perkataan tu satu-satu, sebutir-sebutir bagi orang dengar dapat tangkap apa yang you cakap tu. Okay? Dan that's why juga bila macam mana nak dapatkan nada suara yang jelas, satu, you tak boleh baca teks. Kalau you baca teks, you akan pandang you punya teks tu. Kepala you akan ke bawah lah, akan pandang you punya nota kan. Jadi projection of your voice tu dah ke bawah. Dah ke lantai pentas tu. Okay. Jadi orang tak boleh dengar dengan jelas. Okay. That's why bila kita nak melakukan pengucapan awam, seboleh-boleh jangan membaca teks. Kita kena pandang ke hadapan. Barulah lontaran suara kita ataupun projection of kita punya voice ni akan ke depan. Okay, dia akan pergi ke depan. Jadi orang akan dengar dengan jelas. Faham? Selain itu juga kena ada gaya dan ekspresi yang berkesan. Maknanya bila you bercakap tu, janganlah tegak aja. Janganlah duduk kat rostrum tu pegang di rostrum tu, tak. You kena perbagaikan gaya dan ekspresi wajah you. Okay? Kalau boleh ada movement di atas pentas, ya. Daripada rostrum you pergi ke tengah pentas you pergi ke bawah pentas, ya. Ada pergerakan. Kemudian bila you bercakap pun tangan you tu adalah naik turunnya. Memek muka you ada senyum, ada kecewa, ada serius, ya. Pelbagai ekspresi muka, gaya. Okay, benda ni boleh menarik perhatian audiens you untuk kekal bersama-sama dengan you di atas pentas. Kalau kita ni jenis penceramah yang pasif, yang baca je nota kita kan, tak pandang audiens, tak ada eye contact dengan audiens, benda ni akan menyebabkan audiens turn off lah. Mereka tak berminat, mereka akan hilang fokus, mereka akan buat hal mereka sendiri, mereka akan mula keluarkan handphone dan mungkin mereka akan meninggalkan you punya majlis. Okay, jadi that's why untuk jadi penceramah yang cemerlang, kita kena kuasai 3 ciri yang saya nyatakan tadi. Alright?